Subuh besok sempat. Hmm? Subuh besok. Besok subuh boleh, insyaAllah. Mudah-mudahan. Ya, tu tambah cepat. Lepas. Esok esok istasi Yang ni sambung kitab lah. kata apa ni? Bolehkah kesihatan duduk kat rumah? Ya, dah sampai tu. Bolehkah apa? Kesihatan duduk kat rumah apa tu? Rasa dah. Okey, saya tengok sekejap kitab. Mana kitabnya? Okey ni. Saya mana itu? Tajuknya bolehkah syaitan? Saya cari dia. Adik. Okey, minta tolong. Bolehkah syaitan di rumah? Adik. Nantinya. Dah. Pick up me. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونثني عليك ونكبرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid, yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah memberkati serta merahmati majlis pertemuan kita pada malam ini, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada malam ini sebagai suatu amalan soleh yang dapat memasukkan kita dan memberatkan mizan timbangan amal kita yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, semoga Allah menjaga dan memelihara kita daripada segala kejahatan jin, syaitan dan manusia yang kita tahu atau yang tidak kita ketahui, dengan kita bertawakal sepenuhnya tentang kehidupan, kesehatan, kebaikan masa depan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum kita masuk tajuk kita, malam ini kita sudah masuk 1 Zulhijjah.
Malam ni kita telah masuk 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah ini adalah satu malam bermulanya malam 1 hingga 10 yang agung dan besar. Besar tu besar dekat mana? Besar dekat apa je amal yang kita buat bermula malam ini sampailah malam raya nanti. Amal yang kita buat ni adalah amal yang paling Allah suka untuk terima. Maknanya apa je tuan-tuan buat daripada sekarang malam ni, hatta malam ni, kuliah kita ni, kita niatkan untuk mengimarahkan malam-malam Zulhijjah. Apa je yang kita buat daripada malam ni sampai hari ke-10 nanti, semua amal apa je tak kisah, infak, sedekah, zikir, iktikaf, baca Quran dan sebagainya, semua itu amal yang paling disukai Allah untuk diangkat, untuk ditimbang dan dikira. Paling Allah suka pada bulan ini. Maknanya Allah sangat suka kepada seorang hamba yang menghidupkan 10 hari ini dengan amalan soleh. Okay? Oleh itu, tambah dan perbanyakkan amal kita dengan zikir, Quran, salawat, istighfar, taubat, baca Quran dan lain-lain daripada itu. Kerana 10 daripada Zulhijjah ini besar. Besar tak besar? Sehingga ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam suratul Fajr, Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, sebahagian menyatakan bahawa malam 10 itu maknanya 10 Zulhijjah. Yang lain mengatakan 10 itu 10 akhir Ramadan. Tetapi ramai yang menyebutkan 10 itu adalah 10 Zulhijjah. Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala sampai dalam Quran bersumpah dengan 10 daripada Zulhijjah. Nabi SAW pula menyebutkan tentang besarnya 10 hari dalam bulan Zulhijjah ini dengan sabdaan Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Qalu walal jihadu ya Rasulullah. Qala walal jihad illa man kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bi syai'in aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Nabi kata kat sahabat, kata Nabi, tidak ada satu hari-hari dalam setahun yang paling Allah suka kamu buat amal dalam hari itu seperti hari ini, iaitu 10 Zulhijjah. Sahabat ni tuan-tuan, bila Nabi kata Allah paling suka amal tu, sahabat rasa penasaran, jadi rasa macam tu ya. Sebab yang kami tahu ni, amal paling Allah suka, yang paling besar adalah amal yang paling ramai orang tak suka buat. Paling ramai orang tak buat dan paling susah nak buat. Apa dia tuan? Amal paling susah nak buat. Paling susah nak buat. Okey. Sebelum malam akhir. Hak lain? Jihad. Hak lain? Amal paling susah, tak ramai orang nak buat. Makcik? Bangun malam. Ini semua muka bangun malam ni tuan. Senang je buat. Kencing malam pun ramai juga. Dan apa dia? Apa dia? Puasa. Allah. Kalau puasa tuan, depan saya ni puasa sunat Melaka. Besok semua dah nak puasa dah, saya tahu. InsyaAllah. Ada yang jawab haji. Entah. Hadirin yang dikasih sekalian, amal dalam Islam yang paling ramai orang tak suka nak buat, dan paling susah nak buat, dan tak ramai orang nak buat, dan nilainya tinggi, Tuan Haji sebut, iaitu jihad fisabilillah. Mana ada orang yang senang untuk menjual nyawanya kerana Allah dalam jihad fisabilillah. Susah.
Tak ramai nak buat. Kalau pun waliyazubillah kita tak nak berlaku tuan. Kalau ada negara nak serang negara kita. Dan kita akan kata askar pergi dulu, kami nyorok kat rumah. Punya tak nak dan punya sayang ni nyawa. Betul tuan, bukan nak, bukan semua. Dan sebab itu perjuangan tokoh kemerdekaan dahulu ni tuan-tuan besar tak terbayar kita. Dengan apa yang mereka buat. Mak Kilau, Tok Jambu, Tok Kenali pula, Tok ini lambat. Datuk Bahaman. Dan yang menentang Inggeris dan penjajah ni tuan-tuan, dia buat kerja yang besar. Tak ramai waktu tu orang semua suka hidup. Mana ada orang suka mati? Tapi dia mati untuk orang lain boleh hidup. Kan dahsyat. Jihad susah, tinggi, tak ramai orang nak buat. Bila gitu sahabat pun tanya kat Nabi, walal jihadu ya Rasulullah. Adakah amal 10 Zulhijjah ni lebih tinggi daripada jihad yang paling besar, yang kami tahu paling besar sekali dalam Islam? Dalam hadis Muaz bin Jabal, wa dharwatu sanamihi, kemuncak agama itu jihad. Tu sahabat tanya tu, adakah jihad pun Zulhijjah ni lebih tinggi daripada dia? Nabi kata walal jihad. Ya. 10 Zulhijjah ni dia punya amal dan pahalanya mengatasi jihad. Kecuali satu jenis jihad. Yang tu memang tak boleh lawan. Maknanya kalau orang pergi perang, balik semula tu, dengan buat Zulhijjah ni, Zulhijjah boleh mengatasi orang pergi perang dan balik semula. Tetapi satu jenis jihad yang orang pergi dengan hartanya, bawa dirinya, tak balik apa-apa, nyawanya habis, hartanya habis digunakan dalam jihad, balik tak bawa apa-apa, orang tu baru jihadnya tak boleh dilawan dengan amalan Zulhijjah. Itu pun besar tuan-tuan. Boleh pergi jihad, balik hidup, itu pun besar. Kerana tak semua orang nak pergi dan tak semua orang boleh pergi. Tuan-tuan, mereka pergi berjihad fisabilillah. Lalu tuan-tuan kata Nabi SAW, walal jihad, jihad pun tak boleh lawan illa man kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang yang keluar berjihad dengan harta dan nyawanya dan tidak balik membawa apa-apa. Yang itu barulah Zulhijjah tak boleh melawan. Maknanya tuan-tuan, besarnya amalan dalam bulan Zulhijjah untuk kita sama-sama hidupkan. InsyaAllah tuan, mula malam ni kalau dapat qiyam. Jangan puasa malam tuan, puasa siang. Malam baca Quran. Okay. Niat puasa malam. Betul. Okay. Puasanya siang. Okay. Jangan buat bid'ah nak sini. Okay. Dan hadirin yang dikasihi sekalian, kita masuk kitab kita. Boleh? Siap sedia semua? Sampai tajuk apa makcik? Saja tanya je. Saya masuk tajuk apa makcik? Saya dah suruh ingat dah itu. Mana? Saya dah cakap dah. Tolong ingat makcik ya. Cara saya ingat. Apa mana? Saya lah makcik. Saya lah. Kan saya dah suruh ingat hari tu. Makcik tulis. Ni saya nak ingat ni besok ni. Yang tak tulis pula ingat. Tuan Haji. Duduk kat tiang nyanda je tuan. Tak payah bawa pen. Itu pun ingat. Itu belum tanya yang ini. Lagi dahsyat. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, tajuknya adakah jin boleh tinggal dalam rumah manusia? Itu tajuknya. Okey. Baik. Baik tuan. Hadirin yang dikasihi sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kata pengarang kitab, sesungguhnya cerita tentang ini banyak. Adakah benar jin itu boleh tinggal dalam rumah manusia? Okay. Jin tengah dengar ni tuan-tuan. Betul ni sungguh ni. Jin tengah dengar kita berceramah ni. Okay. Yang perasan-perasan, yang tak perasan sudah. Okay. Sungguh ni, sungguh. Okay. Dan, jadi adakah jin boleh tinggal dalam rumah manusia? Maka katanya apa? Katanya betul dan boleh jadi salah. Maknanya ada satu soalan. Yang pertama jawapannya adalah betul. Iaitu harus
jin itu tinggal di dalam rumah manusia berdasarkan hadis yang banyak. Katanya hadis seorang pemuda di kalangan Ansar yang ketika mana dia masuk ke dalam rumah, dia nampak seekor jin yang berubah menjadi ular. Jadi ular. Ular orang muar. Okey, ular kerana orang muar. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Baik. Ada kisah yang lain yang disebutkan dalam hadis tersebut, beberapa kisah, iaitu khususnya tentang ular yang masuk ke dalam rumah. Lalu kisah ini berlaku kepada Sayyidatuna Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata ketika aku berada di bangunan rumahku, datanglah seorang yang dihantar oleh isteriku. Lalu dia pun kata, pergilah jawab orang tu panggil. Lalu aku pun tak nak. Aku pun masuk ke dalam rumah. Aku kata dah tak. Faqalat. Faqalat. Perempuan itu ataupun orang dalam rumah isteri mengatakan, dia tunjuk ini ular ni. Dia kata. Yang dia kata ular yang aku nampak ini, yang sama yang aku nampak ketika di luar saat ada orang cakap, pergilah jawab isteriku ini, yang ketika berada di satu padang pasir. Jadi pada waktu itu tuan-tuan, ini adalah menunjukkan sesuatu yang dirasakan pelik oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu. Lalu dia pun kata, apa? Dia pun cakap, bagi ucapan waktu tu ular, isteri kata ni ular ni. Kan? Lalu dia pun kata, ni pelik ni. Lalu dia pun kata, Alhamdulillah. Di sekali puji Allah. Lalu dia pun kata, engkau telah menyakitiku. Dalam bahasa Arab, innaki qad azaitani wa inni uqsimu laki billah in ra'aituki ba'da hadza la aqtulannaki fa kharajatil hayyah. Tuan-tuan, ayat ni bahasa Arab, tuan-tuan boleh tukar bahasa Melayu. Kalau nampak macam tu, dia ayat dia apa? Dia puji Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Contohnya, lepas tu dia kata apa? Engkau telah menggangguku. Dan aku bersumpah dengan nama Allah, kalau aku nampak engkau lagi di sini, maka aku akan bunuh engkau. Tiba-tiba dia pun lari menyusul keluar. Maknanya dia faham apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu. Juga dikisahkan di Baghdad, seorang lelaki yang dikenali sangat popular. Dia kata ada satu rumah ni, siapa je yang tidur dalam rumah tu, besok tengok mesti meninggal. Rumah tu makan. Orang masuk, duduk meninggal. Masuk, meninggal. Masuk, meninggal. Rumah tu popular. Namanya rumah tinggal. Masuk, meninggal. Masuk, meninggal. Sampailah dikatakan, datanglah seorang nak menyinggah di situ, dan orang itu adalah orang baik, orang soleh, hafaz Quran, orang yang dalam dadanya ada Quran, orang baik. Dia pun masuk, orang semua pun nunggu tengok, ini pula yang akan meninggal ni. Bila tengok besok, orang itu dalam keadaan sehat, baik, tak ada apa-apa, hidup macam biasa. Orang dah mula pelik. Kenapa semua orang kalau masuk singgah, duduk rehat di rumah tu, besok akan meninggal, tapi orang ini masuk macam biasa. Lalu tuan-tuan, orang pun pergi kepadanya, faqala lama bitta bihadza sallaitu. Dia kata, kenapa boleh tak berlaku ini? Orang itu pun menjawab, aku malam tadi masa nak tidur, aku sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak aku baca Quran dalam rumah tu. Dia kata tiba-tiba macam budak muda, budak kecil, keluar daripada lubang telaga gitu. Datang dekat aku, asal kunci Quran tu. Kalau kita dah cabut lari dah kan. Ini cerita orang baik ni tuan, orang soleh, orang takut Allah dia tuan. Orang takut Allah. Dia keluar daripada telaga, keluar daripada telaga. Dia datang kepadaku. Lalu dia memberikan salam kepadaku. Fahabat. Kemudian dia hilang terus. Hilang terus. Dia hilang terus. Bukan. Fahabat. Faqala tuan. Dia kata apa? Bukan, orang tu kata, dia kata sebab dia bahasa Arab tuan, saya terlepas. Dia kata, engkau tak apa, ajarkan aku daripada ayat Quran, tuan-tuan.
dan orang itu pun hilang daripadanya. Inilah yang berlaku. Maknanya dia minta ajarkan Quran ketika orang tu bacakan Quran. Lalu tuan-tuan yang dikasih sekalian, orang tu pun tanya kenapa itu berlaku. Dia kata kerana aku baca Quran di dalam rumah itu, tuan-tuan, lalu aku tidak disakiti dengan makhluk ni. Makhluk ni rupanya dia macam baik. Jadi kalau tengok orang masuk dalam rumah tu, kebanyakannya fasik, minum arak, buat maksiat, lalu dia pun kacau. Jadi yang datang ni pula baca Quran, dia pun dengar, dia kata dia syok dan seronok dengan bacaan Quran. Tuan-tuan, lalu ia tiada. Jadi tuan-tuan, dalam kisah ini telah menunjukkan kepada kita bahawa memang boleh adanya makhluk yang bukan daripada kalangan manusia boleh tinggal di dalam rumah yang diduduki oleh manusia. Kisah tentang ini banyak dan panjang. Tuan-tuan, jadi oleh itu, kalau ada ular masuk ke dalam rumah, kemungkinan kita boleh letakkan satu daripada dua kemungkinan. Kemungkinan ular itu ular makhluk ataupun ular itu ular jadian daripada makhluk. Okey, maka jangan takut, jangan gentar kerana rumah itu milik kita, kita yang beli. Maka kita memiliki hak di dalam rumah itu. Tuan-tuan cukup hanya mengatakan bahawa ini rumah aku dengan nama Allah Subhanahu wa taala, keluarlah engkau kalau engkau adalah sekian dan sekian contohnya. Nah, seru je tuan. Dia faham dengan bahasa manusia, kalau dia bukan maka dia akan keluar. Kalau dia duduk tertenggek tu maknanya dia tak faham. Bila dia tak faham maknanya dia ular. Faham kan? Maknanya dia ular. Jadi kalau dia ular, tuan-tuan buatlah cara dia ular. Jangan baca ruqyah dekat kepala dia. Jangan ruqyahkan dia, dah dia ular. Okey? Caranya halau, ikat, panggil JPA, panggil bomba, masuk dalam guni, buang. Itu cara dia. Gitu, jadi kalau kita dah seru 2-3 kali bukan, maka ia adalah bukan. Okey, tuan, selesai. Baik, sekarang kita masuk satu bab baru. Yang ini penting, tuan. Okey, ini penting. Macam mana cara nak jaga rumah, okey, ataupun halau. Contohnya tuan-tuan ada homestay. Tuan-tuan duduk mall, asal dekat Bentong Pahang. Buat homestay dekat sana, dah tak ada orang jaga. Tadi saya pergi satu rumah lama dekat Magor tu untuk kita ni tengah cari satu tanah atau bangunan nak buka Islamic International School. Saya baru balik Jakarta, tuan-tuan, dekat situ kita nampak satu model untuk buka Islamic International School. Sekolah kita panggil dia punya kelas dia tinggi lah, 5 star punya kelas, baik punya, tuan-tuan. Cambridge punya syllabus, kan, digabungkan dengan hafazan Quran dan beberapa subjek daripada Al-Azhar digabungkan. Itu dijalankan di Bogor. Okey, jadi tip yang sama sekolah kita pergi. Kita ada satu sekolah international di Segambut, namanya Hibiscus International School. Memang sekolah tu yurannya sebulan 2,500 budak, tuan. Mahal lah. Tapi tuan-tuan, dia punya kualiti pendidikan luar biasa. Antara yang pelajar yang lahir tu antaranya yang menang pertandingan matematik peringkat antarabangsa. Kalau yang di Bogor ni sekolah yang sama, satu grup yang sama, tuan. Dia berjaya sains. Pelajar tu hafal Quran dalam masa yang sama, dia sains dapat medal di peringkat antarabangsa. Itu sekolah menengah saja, tuan. Jadi bila saya dibawa ke sana, kita balik, model tu kita dapat dan kita nak buat, tuan, dan kita nak buat. Jadi tuan-tuan, memang level pendidikannya bagus, tinggi dan boleh tu. Jadi kita tengah cari. Tadi kita pun pergilah tengok-tengok mana yang sesuai, kan. Kalau tuan-tuan ada dekat tepi-tepi jalan tu, bolehlah, tuan, kan. Dekat Muar ni ada 2 je sekolah international school. Minta maaf semua, ada 2 je. Satu kat Jalan Jonet, yang saya tahu ujung sekali, Sydney ke apa namanya. Okey, dia punya owner di Indian, Christian. Dan satu lagi ujung dekat Bakri. Dekat Bakri, dekat dengan masjid, dekat dengan kubur tu. Kubur Batu Satu kan saya. Ke depan sikit, besok dalam sebelah kiri. Okey, namanya pun saya tak ingat apa. Dia buat dekat rumah kedai. Dan itu 2. Memang yuran mahal lah, tuan. Itu Chinese punya, Cina punya. Mana orang Islam punya? Yang hantar dekat sini ni pun ramai orang Islam hantar. Kerana kualiti pendidikan international, tuan, digunakan Cambridge ataupun syllabus A-level, O-level yang tinggi, tuan. Itu sebenarnya bagus. Okey, jadi kita grup yang ada ni, tuan, memang grup yang dah biasa buka international school. Yang kawan-kawan saya buat ni lah, tuan, daripada Uzbekistan, orang Malaysia pun ada, daripada Turki pun ada. Okey, dia buat. Di Indonesia dia dah ada 16 sekolah.
Di Vietnam dia dah ada 2 sekolah. Di Malaysia sekolah pertama di Segambut, sekolah kedua di Ipoh. Baru buka. Saya lah kerja pertama di situ, pekerja pertama di situ. Tapi tak lama ada masalah politikal, kemudian tutup sekolah tadi. Ni sekarang masuk yang ketiga dia nak buat, okey, untuk cari tempat. Insya-Allah Islamic International. Tuan-tuan doakanlah jumpa dapat yang baik untuk anak tuan-tuan boleh hantar di situ. Tapi yuran dia memang yuran international tuan. Tapi tuan-tuan memang kualiti pendidikan bagus. Saya dah tengok dah tuan 4-5 sekolah di Jakarta tu memang hebat. Budak-budaknya pun akhlaknya bagus, bahasa Inggerisnya luar biasa, sainsnya masya-Allah, matematiknya pun laju, boleh pergi peringkat antarabangsa, memang mantap. Okey, anak saya yang sulung tu sempat sekejap international school masa sekolah Tadika yang perempuan tu. Itu sekejap je, baru bulan je sekolah kan. English dia pun baik dah. Tapi sebab dah tinggal lama dah, jadi rosak balik English je, jauh pula jadinya. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian. Okey, tuan-tuan tengok. Okey, tu tuan-tuan, itu antara satu benda besar orang Islam kena depan ni, international school. Orang Islam punya tak ada. Dulu di Ipoh masa kita buka, itulah satu-satunya kalau ada international school yang dimiliki orang Islam. Kenapa kita tak ada? Okey, kerana orang Islam yang golongan elit ni dia akan cari sekolah-sekolah macam tu. Jadi kalau tidak diacu oleh orang Islam, siapa yang nak acu mereka? Okey, dengan pendidikan yang baik dan juga tinggi. Pilihan banyaklah tuan-tuan, pilihan banyak. Baik, kita masuk tajuk kita. Saya nak cerita sekolah ni. Jadi bila saya pergi sana tuan, rumah terbengkalai lama. Jadi kita kalau ada homestay yang lama tinggal, ada rumah usang yang lama tak tengok, lepas tu kita nak duduk balik situ, nak buat macam mana? Apa nak buat? Nak buat macam mana? Maka dalam kitab ni dia ajar tuan-tuan beberapa bacaan dan doa untuk kita baca dan boleh diamalkan insya-Allah taala. Baik. Dia kata apa? Dia kata cara untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak elok daripada rumahmu. Yang pertama, engkau pergilah dengan engkau pergilah berdua atau bertiga. Maknanya masuk rumah tu 2 ke 3 orang. Satu. Okey. Kemudian sebut dalam rumah lah, jangan luar rumah, dalam rumah. Kemudian sebut ni saya sebut bahasa Arab dulu tuan Bahasa Arab nanti saya terjemahkan. Sebut ini 3 kali 3 hari. Maknanya sebut berulang kali dalam masa 3 hari. Okey, dalam bahasa Arab sebutnya macam tu. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullahu an takhruju wa la tu'dhu ahada. Tu je. Sekali lagi saya ulang. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullahu an takhruju wa la tu'dhu ahada. Maknanya apa? Aku menyeru kamu dan mengingatkan kamu semua dengan janji yang telah diambil ke atas kamu oleh Nabi Sulaiman untuk kamu keluar dan beredar dari rumah kami ini. Itu makna dia. Okey? Dan aku memanggil dan mengingatkan kamu semua untuk kamu keluar dan jangan sakiti siapa pun di dalam rumah ini. Itu bahasa Melayunya. Tuan-tuan boleh sebut bahasa Melayu, boleh sebut bahasa Arab. Nak sebut bahasa Jawa pun boleh. Boleh tuan-tuan. Okey, insya-Allah difahami. Okey. Jawanya macam mana cik? Jamban baik ojo kaget. Okey. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu bacaannya. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullahu an takhruju wa la tu'dhu ahada. Dan insya-Allah. Itu Arabnya, Melayunya macam saya sebutkan tadi. Okey, aku menyuruh kalian semua dengan janji yang telah kalian pegang dengan Nabi Sulaiman untuk kalian keluar daripada rumah ini dan tinggalkan rumah ini. Aku menyeru kalian dengan nama Allah untuk kalian keluar dan jangan menyakiti siapa pun di tempat ini. Maknanya agak kalau tak keluar pun jangan kacau siapa-siapa. Okey, buat itu selama 3 hari. Buat itu selama 3 hari. Okey. Apa je yang berlaku masa tengah baca itu, jangan takut, jangan gentar, itu semua adalah cobaan.
Subhan. Okey. Janganlah baca hai mambang, tak payah tuan. Mama mambang ni tak payah. Okey, mambang ni tak payah. Okey, tuan, selesai. Okey, dia tak boleh bayar sangat tuan. Nanti balik semua kecut semuanya. Tak. Okey, jangan bayar tuan. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik. Yang kedua, ini cara untuk naik. Andai. Baik, bismillah. Yang kedua, tuan-tuan, yang kedua ni dikatakan oleh beliau, kata pengarang kitab rahimahullah taala, kalau kamu rasakan sesuatu, okey, dalam rumah macam macam tak kena je rumah ni, macam tu kan? Rasa sesuatu dalam rumah macam tak kena je. Katanya apa? Bawa sebekas air. Ingat tuan, bawa sebekas air. Ni boleh buat sendiri tuan, tak payah nak panggil-panggil ustaz, kesian ustaz. Pukul 3 pagi orang telefon, 2 pagi orang telefon. Kalau ustaz tu tak jawab, dia kata, "Ni lah ustaz, sombong, demand tinggi." Buat sendirilah. Okey, buat sendiri. Ambil sebekas air. Sebekas air. Ni bekas air. Okey. Letakkan mulut dekat dengan bekas. Jangan cium airnya. Letak jauh sikit, dekat dengan bekas macam ni. Tak kau macam ni. Okey. Wa taqulu, dan baca. Bismillah. Amsayna billah allazi laysa minhu syai'un mumtani'un wa bi'izzatillahi allati la turam wa la tudam wa sultanullahul mani'un nahtajibu wa bi asma'ihil husna kulluha a'idun minal abalisati wa min syarri syayatinil insi wal jinni wa min syarri kullu mu'linin aw musir wa min syarri ma yakhruju bil laili wa yakmunu bin nahar wa yakmunu bil laili wa yakhruju bin nahar wa syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min syarri iblisi wa junud wa min syarri iblisi wa junudih wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim a'udzu bima ista'adha bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min syarri iblis wa junudih wa min syarri ma yabgha aw yabghi. Dapat baca awal surah As-Saffat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Tiupkan. Kemudian air itu direnjiskan ikut keseluruhan ruang dalam rumah ataupun tepi rumah. InsyaAllah semuanya akan keluar dengan niat yang ikhlas dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kata pengarang kitab, dia kata ini dah cukup kuat dah. Dia kata semua ubat dan rawatan dah ada depan mata kamu. Dah diajarkan dalam agama dah. Cuma masa kamu baca je, perlukan kepada niat yang ikhlas dan doa yang betul-betul minta kepada Allah SWT. Jangan buat sambil lewa tak. Buat, minta betul-betul, hati ikhlas saat mengamal dan membacanya. Tuan-tuan, doa tadi agak panjang sikit. Tapi ada dalam kitab ni, kalau tuan-tuan nak ambil, saya pun tak tahu. Tapi saya rasa dekat Google, tuan-tuan boleh tekan pangkal dia, nanti dia akan keluar semua. Biasanya macam tu. Okay, tekan pangkal dia akan keluar semua. Okay, yang awal tadi, sebelum baca surah As-Saffat, dari ayat 1 hingga ayat 10. As-Saffat 1 hingga 10. Okay. Iaitu bacaan tadi. Bismillahi amsayna billah allazi laysa minhu syai'un mumtani'un wa bi'izzatillah allati la turam wa la tudam wa sultanullah al-mali'un nahtajib wa bi asma'il husna kulluha a'idun min al-abaisa. Makna dia tuan-tuan memang sangat kuat, sangat padu. Okay, sangat kuat. Dengan nama Allah aku berpetang, dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang. Dengan kemuliaan Allah
yang tidak mampu dikalahkan. Dengan kekuasaan Allah yang maha menghalang, aku mendinding diriku. Dan dengan nama Allah semuanya, aku minta perlindungan daripada kejahatan iblis dan daripada segala kejahatan syaitan dan manusia dan jin, daripada semua yang nampak dan semua yang tersembunyi, daripada semua kejahatan di malam hari dan di siang hari, yang ada di malam hari, yang ada di siang hari, dan daripada semua kejahatan yang tumbuh daripada kejahatan iblis dan segala sekutu-sekutunya. Sesungguhnya engkaulah ya Allah yang pegang kepala mereka semua, dan sesungguhnya kami bermohon kepadamu ya Allah dengan apa yang diminta lindung oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segala kejahatan. Baru baca surah As-Saffat 1 hingga 10. Dan insya-Allah dia kata, jangan sekali-kali engkau meninggalkan petunjuk hidayah ini, buat cara ini, dan akhirnya kamu panggil pula pawang-pawang dan dukun-dukun yang tak betul, akhirnya akan menjadikan kamu lebih sesat di dalam kehidupan. Okey, ini minta pada Allah. Dan kalau nak panggil orang pun, biar ustaz tu yang gunakan nama Allah, gunakan ayat Quran, gunakan hadis Nabi, gunakan azan. Jangan yang pelik-pelik tuan-tuan. Ada seorang, ialah orang pun kaki kuliah tuan-tuan, tapi ialah pasal nak sembuh cepat, nak keluarganya sehat tuan-tuan, panggil entah mana pawang pun tak tahu, pakai kain batik datang contohnya tuan-tuan. Okey, jadi nak sembuhkan tu, contohnya tuan, disembelih ayam hitam di atas kepala anak isterinya contohnya untuk kesembuhan. Itu tak ada dalam syarak. Sekali-kali tak ada tuan. Okey, jauhi benda-benda macam tu kerana ia akan boleh menjauhkan kita daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang ni tuan-tuan adalah bab terakhir sebelum kita masuk ke dalam bab paling besar dalam kitab ini. Fasal, maknanya tuan-tuan dah nak khatam satu fasal dah. Kitab tu ada berapa fasal? Tuan-tuan nak khatam satu lah. Satu fasal. Okey, iaitu tajuknya. Tajuk ni saya dah pernah sebut dalam pertemuan yang lalu. Okey, tajuknya apa? Makhluk itu adalah lebih rendah kedudukannya dan kemuliaannya daripada manusia. Maknanya apa? Kitab ni nak kata, wahai manusia, ketahuilah kamu punya kedudukan itu jauh lebih tinggi dan mulia dari mereka. Kamu sangat tinggi dan sangat mulia dari mereka. Kata pengarang kitab menakalkan perkataan Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, sesungguhnya jin hatta yang paling soleh di kalangan mereka adalah lebih rendah kedudukannya daripada orang manusia. Okey, daripada manusia. Okey, kerana Allah Ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah kata apa tuan-tuan? Surah Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam dan kami telah angkat mereka, maknanya jadikan mereka boleh bergerak di daratan dan di lautan, dan kami berikan rezeki kepada mereka, dan kami telah angkat kelebihan mereka mengatasi segala makhluk yang ada. Manusia Allah angkat lebih daripada segala-galanya. Tiba-tiba yang mulia itu pula yang tunduk. Ni cucu tumpang kencing. Allah. Wahai penunggu tempat ini, saya nak tumpang lalu. Dah kebun tu kita beli 40 tahun yang lalu. Tempat nyawit kita, tempat mancah kita, tempat tembak celeng, tembak maleng, semua kat situ. Tiba-tiba tuan-tuan lalu nak kebun sendiri pun tuan-tuan sebut begitu. Dia kan kita dah ajar doa hari tu kan. Ingat tak yang lepas punya kelas kan? Kalau masuk satu kawasan baca apa makcik? Ingat lagi tak yang lepas punya kelas? Lupa. Bagus tuan-tuan lupa. Lupa ni tu yang ustaz laku selalu. Pasal lupa, ustaz ni laku je. Tak apa ustaz ulang balik pengajian dulu. Kenapa lupa? Lepas tu ustaz tu dah khatam kitab dah. Ustaz datang lagi ceramah lagi. Ulang balik yang dulu punya. Kenapa lupa? Jadi lupa ni bagus lah. Jadi ustaz ni laku je ceramah. Okey? Kan? Ada kadang-kadang saya datang ceramah tu, ustaz ni cerita benda sama. Di tempat yang sama. Kan? Cuma bulannya lain je. Orang dengar tu macam dengar benda baru. Padahal kita ingat lagi itulah yang disebut dulu. Kan? Tapi lah itu. Jadi bagus kadang-kadang lupa ni ada bagusnya juga. Okey. Kan? Katanya apa? Tidak ada sabit dalam Al-Quran mana-mana ayat
Quran menyebutkan tentang kemuliaan golongan itu. Dalam Quran tidak ada, dalam hadis pun tidak ada. Tuan-tuan, pada menunjukkan bahawa bagaimana Allah mengangkat kedudukan manusia. Oleh itu, mana-mana manusia yang meminta pertolongan kepada selain Allah dan minta pertolongan kepada makhluk tersebut, maka ianya adalah menjatuhkan kemuliaan anak Adam yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Jin ayat 6. Tuan-tuan tengok ayat 6. Allah sebut apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada di kalangan manusia yang minta perlindungan dan jagaan daripada kalangan makhluk jin. Tidaklah Allah menambah melainkan orang itu berdosa dan hina. Baik. Selesai tuan-tuan. Okey. Ada soalan? Akhir sekali. Adakah jin boleh menyakiti manusia? Dia boleh tak kacau orang? Dan boleh tak dia kacau orang? Boleh tak dia sakiti orang? Macam saya ni tuan, 2 hari ni saya pening kepala je. Agaknya sebab nak kuliah ni kot. Dia tahu dah hari Selasa, hari Senin, minggu ketiga tajuknya ini. 2 hari lepas tu saya pening kepala sampai tadi. Lepas tadi saya tidur. Nah, tidur kat pejabat lah. Kat tempat kerja. Tidur. Pening sangat tuan. Masuk ni start dah hilang lah pening tuan. Okey. Pasal dah baca doa tadi. Okey. Nah, contohnya. Contohlah saya pun tak tahu tapi mungkin lah kot. Okey. Adakah jin boleh menyakiti manusia? Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Sesungguhnya jin boleh menyakiti manusia adalah berdasarkan dalil, hadis dan realiti semasa. Maknanya memang boleh gangguan tu wujud. Boleh. Okay, memang ada. Walaupun kita lagi mulia, tetapi boleh tak tuan-tuan semut gigit kita? Boleh. Macam tu lah semut dengan kita tu jentik je. Okay? Tapi dia gigit waktu tengah tidur. Tak acik lah. Nyamuk dengan kita kuat kita lagi. Nyamuk tak ada apa. Tapi nyamuk tetap gigit kita. Faham tuan-tuan? Jadi dia boleh buat pasal bukan dia kuat. Tetapi macam nyamuk, macam semut. Di kerengga. Oh, kerengga kalau dah masuk dalam seluar tuan-tuan. Ya Latif. Ya Latif. Yang kaki sakit pun boleh lompat. Kaki sakit pun boleh lompat. Itu kerengga. Nampak tuan? Jadi, tuan tengok. Itu benda kecil. Kita boleh hapuskan bila-bila masa. Okay? Itu pun boleh menyakiti kita. Jadi, itu dia punya kiasnya begitu. Katanya apa? Dia kata kerana. Okay? Kerana. Dia kata kalaulah tidak dengan adanya jagaan malaikat yang meliputi diri kamu. Tuan-tuan, saya dah sebut. Memang betul kita semua ada qarin, kan? Tuan-tuan belajar dah kan? Tapi tuan-tuan kena ingat, dalam masa yang sama, setiap manusia ni ada malaikat yang jaga. Setiap orang beriman ni ada malaikat keliling dia. Yang ke mana dia pergi dia ada. Sebab tu tuan-tuan jangan halau malaikat tu. Dan jangan buat benda yang menghalau malaikat tu. Allah Ta'ala sebut lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Baginya itu penjaga malaikat depan dan belakang mereka. Kita ada malaikat. Dalam masa kita tahu kita ada qarin, kita kena tahu juga kita ada malaikat. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Dialah yang berkuasa ke atas hamba-Nya dan dia menghantar kepada kamu hafazah, malaikat penjaga. Tuan-tuan, kita ada malaikat penjaga. Sebab tu bila kita minta kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, yang jaga kanan dan kiri kita adalah para malaikat Allah SWT. Okey? Ada seorang profesor, doktor di Pasir Gudang. Itu pun saya anggap sebagai guru saya lah, tuan-tuan, dalam bidang perubatan ni. Tuan-tuan, okey? Dia ada klinik di Johor Bahru. Jadi satu masa tu dia cerita dalam satu ceramah tu. Dia tengah rawat orang kan. Dia tengah rawat. Dia tengah ni orang. Tiba-tiba paku. Segitu tuan. Bayangkan paku tu terbang. Kena kat sini. Kan mati. Tapi paku tu dia kena puk ke tepi. Tuan. Okay. Kawan saya sendiri ni. Kawan saya hidup lagi orang ni tuan. Dekat Perak. Dia pun buat kerja rawat macam ni tuan. Satu masa dia pergi satu rumah. Rumah ni pelik. Kejap terbakar. Sana sini tu pun pelik. Jadi dia pun masuk. Darul Syifa pun tak lepas. Ini pun tak jadi. Ini pun jadi. Dia pun masuk cuba tuan. Tengah-tengah dia buat okey ya. Tengah-tengah dia ni kan saya berhenti kat sini tak syok pula.
Tengah-tengah dia berhenti, tiba-tiba pinggan daripada dapur terbang. Ngam sampai depan dia, pecah, jatuh ke bawah. Ngam sampai di mata dia. Dan sahabat tidur lagi, dan ada lagi. Dia kadang-kadang datang ke rumah, dia pada Perak. Pinggan terbang dari dapur, laju sampai depan dia, pecah sampai depan. Maknanya siapa yang jaga di depan dia tadi tu? Faham tuan-tuan? Jadi kita ada malaikat yang menjaga kanan kiri, depan dan belakang. Kita tanggung sikit je sepazan. Sebab tuan-tuan ada kelas lepas ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والصلاة القائمة على سيدنا محمد ولا hadirin yang dikasihan, kita sikit ya tuan-tuan kita ambil untuk kita menutup perbincangan kita pada hari ini. Maka disimpulkan dalam topik kita tadi, adakah boleh makhluk halus tersebut menyakiti manusia? Maka jawapannya adalah boleh. Berdasarkan kisah yang banyak di dalam hadis Nabi SAW. Dan kalau tuan-tuan buka di dalam Al-Quran juga, terdapat beberapa ayat yang Allah menggambarkan suasana dan peristiwa itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dan orang-orang yang makan riba nanti di akhirat mereka tak boleh bangun, melainkan bangun tu dalam keadaan menggelepar, tak boleh, tak betul, macam orang yang disentuh syaitan. Quran sebut macam tu. Orang makan riba kat dunia, dekat akhirat nanti dia punya bangun tu macam orang tak betul, macam kejap ke sana, menggelepar ke sana. Dalam bahasa kita histeria lah kan. Jadi orang makan riba kat dunia ni dia akan jadi macam tu kat akhirat.
Quran kata apa dia? Orang itu tidak bangun melainkan macam bangunnya jatuh orang yang disentuh syaitan. Okey, maknanya di situ Quran sendiri quote perkataan manusia disentuh syaitan. Jadi benda itu memang boleh berlaku tuan-tuan. Cuma nanti perbincangan akan datang akan dibincangkan macam mana benda tu boleh berlaku. Macam mana dia tu boleh berlaku. Maka di sana nanti terdapat beberapa topik yang akan kita bincang. Ni masuk bab 2 dah tuan-tuan bab 2. Saya bagilah sikit mukadimahnya tuan-tuan. Dalam kitab tu menyebutkan ada benda yang boleh berlaku itu dengan sebab keasyikan. Keasyikan ni maknanya tuan-tuan, makhluk tu dia minat dekat manusia. Kan? Minat dekat manusia. Dia jalan-jalan tengok, cantik pula makcik ni. Gitu tuan-tuan. Kan? Dia minat. Dia asyik. Tuan-tuan. Dia asyik. Okay? Kita pula waktu tu tengah berkembang. Tak baca doa pula. Kan? Tuan asyik. Boleh juga tuan-tuan yang betina, dia lalu Pak Haji tu tengah basuh kereta. Dia kata sado pula Pak Haji ni. Kan? Okay? One pack. Bukan six pack. One pack. Okay? Jadi contohnya boleh jadi begitu. Okay? Ataupun boleh jadi kerana kezaliman manusia. Kezaliman manusia maknanya apa? Kencing dekat tempat dia tinggal. Okay? Kencing tempat dia tinggal. Contoh kencing di lubang-lubang. Lubang maknanya lubang tanah. Kan? Dan sebagainya. Contohnya. Ataupun tuang air panas di tempat yang tak sepatutnya. Tuan-tuan curah je. Itulah tempat anak dia tengah main waktu tu. Itu kezaliman kita kepada dia. Okey, jadi kalau nak masukkanlah dalam sinki, tempat memang air lalu di situ contohnya. Okey, yang tu boleh jadi dia nak lawan balik semula. Pengarang kitab ni tuan-tuan, dia kata kakak dia pernah meninggal setelah 10 tahun mengalami sakit dan sebagainya adalah kerana satu masa tengah main-main dia tuan-tuan, kakak dia pergi katok seekor binatang ni. Katok. Wah, jadi dia sejak daripada itu setiap 2 minggu datang mimpi. Dan dia kata ini aku menyaksikannya dengan mataku sendiri. Okey, itu kezaliman yang berlaku. Sebab tu macam ular tadi kita seru, kita cakap dulu tuan, okey? Jangan kita terus bunuh. Itu dia punya bukan kerana takut, tak. Bukan kerana kita lebih rendah, tak. Kita mesti ada rasa mulia. Tetapi adalah kerana kita tak nak zalimi orang yang tak bersalah. Okey, macam semut lalu tuan-tuan. Semut ni lalu di depan ni. Dia tak ada dosa apa-apa pun. Gigit saya pun tak. Saya tak. Marah tak mak dia? Marahlah. Kan? Dia tak bersalah di jalan. Dia kata saya tak bersalah, saya lalu je. Macam tu juga depa. Air panas tu tuan-tuan curah, dia tak bersalah. Jadi dia nak lawan dah balik, nak ambil react terhadap perkataan kita. Maaf, minta maaf tu sebab tak nampak, cakap kabur lah nanti. Kabur lain kan. Sorry lah aku tak nampak macam tu. Kan? Barulah lepas. Okey, ataupun kerana kezaliman dia kepada manusia tanpa sebab. Contohnya dia tengok orang ni lalai sangat hidup. Dia senang kacau, dia ikut. Okey, kata Syekh ada 4 sebab. Yang tak ada sebab ni bukan kita zalimi, dia nak zalimi kita, ada 4 sebab. Pertama, orang yang kalau marahnya terlampau. Marahnya terlampau, bila marah dia lampau tuan-tuan, itu membuka jalan syaitan untuk masuk ke dalam hidup. Angin, betul. Yang kedua, takut sangat. Ada budak-budak takut. Allah takut. Takut sangat itu juga membuka ruang dia untuk masuk ke dalam diri manusia. 2. 3. Ini banyak berlaku kat asrama budak-budak kita kan. Yang sama takut. Berani tak tentu hal dia pun tak bagus juga. Kan? Takut sangat ni baik juga. Yang ketiga, telah hidupnya mengikut syahwat saja. Syahwat ni ikut saja keinginan syahwat. Jadi dia senang masuk dan ikut. Dan yang keempat adalah lalai yang bersangatan. Lalai hidup dia langsung tak ada zikrullah, sembahyang langsung tak ada, masjid langsung tak ada, baca Quran langsung tak ada. Apa semua tak ada. Hidup dia cuma bangun, dia pergi kerja, dia makan, dia balik rumah, dia tidur balik, dia bangun. Itu je rutin dia. Orang ni lalai. Langsung tak ada zikir. Ini pun adalah yang bahaya. Wallahu alam, insya-Allah pertemuan kita akan datang adalah tentang tajuk ini insya-Allah taala. Jadi makcik-makcik tolong catat dengan baik, nanti ditanya lagi bulan depan. Bulan depan tau. Okey, bukannya sekejap, bulan depan. Insya-Allah kalau tak ada apa-apa aral, esok pagi kita ada kuliah subuh. Okey, menyambung tadabbur surah Luqman insya-Allah taala. Jadi sekadar itu saja, terima kasih kepada semua. Minta maaf tuan-tuan kalau ada terkata yang tersilap, tersalah dalam bicara.
Okey, dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya insya-Allah. Bab doa yang nak baca kat air tadi tuan, nanti kalau ada ruang dan peluang saya kongsikan pada Tuan Haji. Tuan Haji masukkan dalam masjid lah insya-Allah. Cuma ingatkan je saya, takut saya lupa nanti insya-Allah. Jadi sekadar itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.